Ini kena apa? Malu kita dengan bangsa lain kadang. Malu. Bangsa lain keluar duit untuk bangsa bukan main lagi kita kadang. Bangi bukan main ni. Marah kita mesti bantu. Sedekah RM1. Alah. Itu masalah. Bukan orang sini. Sini okey, tempat lain ni. Saya suruh orang lain contohi jemaah Masjid At-Taqwa. Ya kan? Sumbek banyak-banyak. Banyak-banyak nanti nampak tabung tu jangan boleh tak nampak pula. Ya? Tabung kat mana tak? Belakang warna putih. Kat belakang warna putih tu. Sumbat banyak. Di samping tu juga ada satu tabung lagi. Tu yang dibawa oleh sahabat saya, nanti kan saya akan maklumkan lah. Ya? Sumbatlah banyak-banyak. Okey, jadi makna kata tu Quran. Baca. Jangan kita sekadar membaca saja, tetapi juga kita tazakkur, cuba ingat, tadabbur dan buat apa yang diberitahu dalam Quran. Yang keduanya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ajak keluarga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah. Ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, semua kita buat. Ibadah sunat nak cover balik ibadah-ibadah wajib kita. Mungkin ada yang mana yang kurang sempurna tu nak tapak top up sikit lah. Kita buat. Ibadahlah banyak-banyak. Tapi ibadah ni bukan main ikut-ikut aja, kena belajar juga. Kesempurnaan ibadah, mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Yang pertama dengan ilmu, bukan main belasah aja. Orang semayang kita semayang, orang rukuk kita rukuk, tapi kita pun tak faham apa sebenarnya pembacaan kita. Itu sebab saya suruh baca, suruh faham tadi. Dah sampai masanya kita memahami juga bacaan-bacaan dalam Al-Quran tu yang kita bawa dalam semayang kita. Mesti dengan ilmu. Kenapa kita sujud macam ni? Betul tak cara kita rukuk ni? Betul tak cara kita ni? Duduk antara sujud, kaki kita pelipatnya macam mana? Kena tengok. Dan belajar. Belajar dengan guru. Yang kedua, mestilah ikhlas. Ibadah mesti ikhlas. Nak capai kesempurnaan ibadah, mestilah ikhlas. Yang ketiga, mestilah membawa perubahan kepada perangai dan tindak tanduk kita. Kalaulah kita ibadah tapi perangainya tahu ada masalah dengan ibadah kita, mengumpet laju ya, cerita tak elok pasal orang, ada je cerita buruk pasal orang. Ni boleh lepas main maghrib ni menangis-nangis berdoa, habis dia doa langsung dikutuk orang lain. Dia tak boleh pakai lah dia tu. Aku tak suka betul dengan orang ni. Kan? Kadang. Kemudian begitu juga mengenai orang, mengena orang, memfitnah orang. Macam-macam begini. Macam-macam. Nak pula dengan media maya sekarang kan, macam-macam. Copek berita-berita tak elok tu cepat tersebar, jangan risau. Cerita baik lambat tersebar. Kan? Macam imam pergi umrah, benar baik lambat tersebar. Imam dah balik baru tahu. Dia tahu imam dah balik berumrah baru tahu imam pergi umrah. Lah pergi umrah ke imam, betul lah lama tak nampak punya tahu kan. Cuba kalau cerita-cerita tak elok tu, cepat semua update. Kan? Tu dia. Cerita-cerita tak elok ni jangan saya sebarkan tuan-tuan, bahaya tu. Tu jangan main hari ni orang nak jadi jutawan dosa. Kita tak sadar tau, menyebar-nyebarkan cerita ni jadi jutawan dosa. Sebab kita sebarkan cerita tu elok ke tak elok ke, betul ke tak betul, dua-dua dosa. Bila cerita benda tak elok pasal orang, walaupun benda tu betul, jadi dosa sebab mengata, mengumpat. Bercerita pasal orang dah lah tak betul, jadi fitnah. Dua-dua dosa. Jadi apa macam mana nak buat? Tu yang Abu Laid kata, buat 7 perkara. Buat 7 perkara pula. Sorry, buat 6 perkara. Yang pertama, bila orang sampaikan cerita, jangan percaya sebab kesaksian dia tak cukup. Kau dengar mana cerita tu? Ada orang cakap, jangan ambil. Dia baru dengar-dengarnya, betul tidak pun tak tahu, jangan ambil. Kedua, hendaklah kita mencegahnya sebab membawa kepada kemungkaran. Betul pun berdosa, tak betul pun berdosa. Jadi jangan gitu. Jadi kita cegah, kau berhentilah buat cerita tak elok ni. Kau tu tak apa hukum berdosa, neraka ni. Cegah. Yang ketiga, janganlah kamu bersangka-sangka disebabkan cerita orang. Yalah, tak sangka kan JK masjid macam tu. Nampak? Kan Saddam cakap tu. JK tak sangka JK sejik gitu. JK sejik kan. Tak sangka betul. Nampak baik dia tu, perangai, ada sedap kan. Jadi jangan bersangka-sangka, berdosa. Allah Ta'ala tak suka. Dan begitu juga keempat,
Dah lah tengok, janganlah kamu menyelidik pula betul ke tidak cerita tu. Nah, jangan menyelidik. Nanti aku semak, aku kenal abang dia tu, aku dapat apa-apa info aku update, dia pula update. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu sebab natijahnya akhirnya kedua-duanya apa? Neraka. Dan yang keenamnya, bila kamu dah membencinya, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Nah, tu Abu Lais As-Samarkandi aja. Kita semayang tapi baik, jadi perangai tak elok. Kesempurnaan ibadah 4. Pertama tadi ilmu, kedua ikhlas, yang ketiganya tindak tanduk perangai jadi lagi baik dengan ibadah, dan yang keempatnya nak capai kesempurnaan ibadah mestilah dimulakan dengan niat. Na'amalu bin niat, semuanya dengan niat. Bila nak semayang mesti ada niat. Tak ada lah, memang tak ada lah orang nak semayang tu niat nak masak, tak ada kan. Tapi makna niat gitu, mesti ada mulakan dengan niat. Jadi kerjakanlah ibadah yang apa. Kadang-kadang semayang sunat tu je tengok semua orang semayang sunat qabliyah ba'diyah. Yang ada seorang tu boleh relax duduk tengok orang lain semayang, seolah-olah kau semayang lah, aku dah banyak, macam tu lebih kurang kan. Masalah tu buatlah kan. Tu ibadah-ibadah sunat ni juga salah satu cara nak bagi Nabi kenal kita akhirat besok. Akhirat besok Nabi panggil ummati, ummati, umatku dia panggil gitu. Yang tu lah suara yang kita nak dengar, macam tu lah bentuk panggilan yang kita nak Nabi panggil kita. Umatku, kemari kau umatku. Tapi kalau Nabi tak kena kita, sia-sialah hidup berpuluh tahun atas dunia, tapi Nabi tak kena. Sia-sia kalau Nabi tak kenal kita. Ya, kan? Nabi sebut faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Yang ketiga, terus menerus mengingati Allah dalam setiap keadaan, baik dengan hati, dengan lisan, dengan amalan keadaan dirinya. Kecintaan pada Allah ni ajak semua sekali. Dalam rumah tangga kita, ajak semua untuk terus ingat Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebabnya kita buat kenduri tahlil arwah, dan kita buat doa selamat. Tujuannya kita buat kenduri-kenduri tu, yang buat tahlil arwah ni, sebab kita ni nak zikir satu. Zikir ni nak bagi ingat Allah. Tahlil tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu tahlil tu. Buatlah. Tu yang pertama buat kenduri. Yang kedua sebab nak makan. Tu penting. Sebab ramai cakap apa pula, memang betul. Sebab makan itu sedekah daripada tuan rumah, juga pahala besar. Nak pula tuan rumah niat sedekah, niat untuk arwah yang sedang ditahlilkan tu. Tu kan Allah Ta'ala ni nak cabut nyawa kita bila-bila je. Kita mungkin hari ni kita nampak tak penting, tak malah tak ada apa lah tahlil ni, tapi kita akan tahu bila kita dah tak ada atas muka bumi ni, kita dah kena tanam besok dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa tu lah bila keluarga kita buat, kita kalau boleh nak dia buat setiap minggu kalau boleh. Itu sebab yang ada ahli keluarga datang setiap hari Khamis malam Jumaat, datang masjid, bawa tu dia bagi juga tu, minta untuk arwah tu, sebab nak buat tiap-tiap minggu hadiah kan. Salah satu tanda ingat kan. Yang keempat, lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah berbanding yang lainnya. Mengajar ahli keluarga kita, mengajar tentang kecintaan pada Allah lebih kepada yang lain. Macam saya tengok macam keluarga saya dulu pun, baru-baru ni dalam bulan 12 hari tu nak pergi umrah. Nenek saya sakit, jadi masa tu itulah ujian. Mak saya nak pergi ke tidak, nak pergi ke tidak. Akhirnya fikirlah, kasih sayang kita pada Allah dan Rasul lebih daripada ahli keluarga kita. Nenek saya yang sakit tu sendiri cakap, pergi. Jangan tak pergi. Nanti doa, kita sampaikan salam pada Rasulullah. Itu pesan nenek saya pada saya, dan dia pesan pada mak saya, pergi, jangan tak pergi. Bila Allah Ta'ala dah jemput, pergi. Kan? Jangan sebut salah sebab benda-benda ni. Ada satu datuk tu tanya saya, malam ni masa nak pergi haji tahun lepas, dia last minute dapat panggil, tiba visa dia lulus, dia boleh pergi, dan dia nak pergi pula, dia uji pula anaknya kena operation, ada jangkitan, kena operation malam tu. Kena operation malam tu dah sebut salah,
Anaknya kecil lagi. Oh, anak-anaknya 3 tahun ke 4 tahun macam tu. Anaknya tu memang melekat dengan mak ni, macam mana nak pergi ni. Aduh, hai. Nak operate ni besok nak pergi ni. Malam ni operate, besok nak pergi. Nak pergi haji. Jadi dia tanya pandangan saya, pergilah. Cuba fikir kisah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dapat mimpi. Saya kat macam tu, saya terbayang kisah Nabi Ibrahim. Dia kata betul lah, saya pun terfikir juga. Dia kata, Datuk tengok, isteri saya sekarang ni macam mana tu? Ajaklah, pujuklah elok, pergilah. InsyaAllah anak tu tak ada apa-apa. Serahlah pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dia pergi. Anak operation malam tu, alhamdulillah, tak ada masalah, okey, berjaya. Dan bila dia pergi tu, cuma dia tak dapat nak jaga anak itu saja. Keluarga dia yang jaga. Jadi bila dia balik, alhamdulillah, dia pun tengok anak pun dah sihat. Bawa pula anak tu, bawa anak pergi umrah pula. Dalam selang seminggu dia balik pada haji tu, terus pergi umrah pula. Bawa anak tu sekali. Tu je kan. Kita kasih sayang Allah Ta'ala uji. Kan? Allah Ta'ala uji kita.